Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, insya-Allah kita mulakan pengajian kita pada petang ini dengan baca Ummul Kitab surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada petang ini kita akan sambung lagi pengajian kita yang mana kita akan membincangkan surah Al-Mulk ayat yang kedua. Surah Al-Mulk ayat yang kedua. Saya mohon tuan-tuan dan puan tolong like dan share FB Live ini supaya sampai kepada kawan-kawan kita yang lain. Sebelum saya mulakan pengajian, lagi sekali saya merayu pada tuan-tuan dan puan yang bersama dengan saya sekarang, like dan share video FB Live kita pada petang ini supaya dapat dikongsikan pada kawan-kawan kita yang lain. Kepada pelajar-pelajar kelas Bahasa Arab Al-Wan, bolehlah mengeluarkan dan bersedia dengan diagram masing-masing. InsyaAllah sepanjang pengajian kita akan menggunakan diagram ini sebagai alat bantuan pembelajaran. Baik. Jadi, mohon pada tuan-tuan dan puan sebelum saya mulakan pengajian, sekali lagi like dan share video FB Live ini supaya semua orang dapat mengikuti kelas pengajian kita pada petang ini. Baik. InsyaAllah admin saya sedang memasukkan diagram di ruang komen, dan kepada sesiapa yang baru saja mengikuti kelas Bahasa Arab Al-Wan ini, bolehlah mendapatkan diagram tersebut di ruang komen yang disediakan sebentar saja lagi tuan-tuan. Sebelum tu saya nak tanya tuan-tuan, siapa yang sudah mengikuti yang ataupun sedang mengikuti live kelas ini, tolong komen suara saya jelas ke tidak tuan-tuan? Jelas tuan-tuan? Suara saya jelas ke tidak? Okey, tolong like dan share tuan-tuan. Like dan share pada semua rakan-rakan yang lain supaya semua dapat manfaat daripada apa yang saya akan kongsikan bersama dengan tuan-tuan dan puan pada petang ini. Baik. Tolong komen tuan-tuan, suara saya jelas ke tidak tuan-tuan? Alhamdulillah sudah mendapat maklum balas, suara saya jelas. Tolong ajak lagi kawan-kawan yang lain. Marilah sama-sama kita mempelajari surah Al-Mulk ayat yang kedua menggunakan kaedah bahasa Arab yang mudah. InsyaAllah petang ni saya bincang dengan tuan-tuan dan puan santai-santai sahaja. Dan seulang lagi sekali, pada mereka yang mengikuti kelas pengajian Bahasa Arab Al-Wan secara fizikal, bolehlah sama-sama bersedia dengan diagram kelas pengajian kita tuan-tuan. InsyaAllah sepanjang pengajian ini kita akan menggunakan diagram ini. Saya punya admin sedang berusaha untuk meletakkan diagram ini di ruang komen. Dan bagi mereka yang baru saja mengikuti kelas pengajian Bahasa Arab Al-Wan, boleh mendapatkan diagram ini di ruang komen tuan-tuan. InsyaAllah saya akan mulakan sebentar saja lagi tuan-tuan. Okey, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang terus bersama dengan saya.
InsyaAllah, sesi yang pertama kita akan bincang surah Al-Mulk ayat yang kedua, bahagian yang pertama. Kemudian di hujung pengajian nanti kita akan sama-sama, saya akan membuka soalan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan pengajian bahasa Arab. InsyaAllah sebaik mungkin, sehabis baik saya akan bantu tuan-tuan dan puan-puan memahami ayat-ayat suci Al-Quran dengan menggunakan kaedah bahasa Arab, tuan-tuan. Tolong like dan share lagi. Kita perlukan lebih kurang 50 orang lagi untuk melihat kelas ini. Baru saya akan mulakan pengajian kita, tuan-tuan. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sentiasa memberi sokongan kepada kelas bahasa Arab Al-Wan, yang tak putus-putus mendoakan supaya kami istiqamah dalam memastikan pengajian bahasa Arab ini tersebar luas di kalangan masyarakat Melayu. Fokus utama kami, tuan-tuan dan puan-puan, apabila tuan-tuan baca ayat suci Al-Quran nanti, tuan-tuan dapat 2-3 patah perkataan dalam bahasa Melayu pun dah okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, saya nak mulakan pengajian, tuan-tuan. InsyaAllah pada hari ini kita akan bincang ayat yang kedua daripada surah Al-Mulk. Saya bacakan dahulu ayat ni, tuan-tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Baik, kita ambil dahulu bahagian yang pertama. Bahagian yang pertamanya, tuan-tuan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Baik. Kita lihat terjemahan sepatah-sepatah ataupun word by word untuk ayat ini. Perkataan yang pertamanya allazi, tuan-tuan. Allazi maknanya orang yang. Orang yang. Orang itu dalam kurungan, orang yang. Kemudian khalaqa. Khalaqa maknanya dia telah menciptakan. Dia telah menciptakan. Kemudian al-mauta. Al-mauta maknanya kematian. Al-mauta maknanya kematian. Kemudian wa, tuan-tuan. Wa tu maknanya dan. Wa maknanya dan. Kalimat yang terakhir untuk rangkap yang pertama, al-hayata. Al-hayata. Al-hayata maknanya kehidupan. Al-hayata maknanya kehidupan. Baik, itu terjemahan sepatah-sepatah. Word by word untuk ayat ini. Tuan-tuan, kita lihat terjemahan dalam bentuk kefahaman ayatnya. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Ataupun dialah iaitu Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Baik, sekarang ni tuan-tuan ready dengan diagram ini? Kita akan bincang ayat ini menggunakan kaedah bahasa Arab dengan menggunakan diagram pengajian kita, tuan-tuan. Baik, admin saya, tuan-tuan jangan risau, yang baru follow saya, admin saya sedang menguploadkan diagram di ruang komen. Nanti tuan-tuan boleh dapatkan di ruang komen, tuan-tuan. Baik, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, apa perkataan yang pertama kita jumpa? Perkataan yang pertama kita jumpa ialah allazi. Allazi. Okey, allazi. Saya nak tanya tuan-tuan, allazi maknanya apa dalam bahasa Melayu? Allazi maknanya orang yang. Orang yang. Okey. Kalau tengok diagram kita, allazi maknanya orang yang. Tuan-tuan nak kata dia isim ke? Isim tu kata nama ataupun nouns. Atau fi'il, kata kerja ataupun verb ataupun haraf, kata sendi. Saya ulang, tuan-tuan. Allazi maknanya orang yang. Allazi, tuan-tuan nak kata isim ke, fi'il ke ataupun haraf, dia merupakan kalimat isim. Allazi, orang yang, merupakan kalimat isim. Tuan-tuan, kalau isim ada 3 maklumat tuan-tuan kena cari bersama saya. Yang pertama tanda, yang kedua jantina, yang ketiganya bilangan. Kalau kita tengok maklumat yang pertama tanda.
Kalau sungguhlah allazi orang yang tu isim, mana tanda dia isim tuan-tuan? Tanda dia isim alif lam dipangkal. Allazi alif lam dipangkal. Jadi tuan-tuan, mana-mana perkataan di dalam Al-Quran, kalau di pangkalnya ada alif lam ataupun al, itu merupakan kalimat isim ataupun kata nama. Baik. Maklumat yang kedua tuan-tuan kena cari sekarang, jantina. Jantina. Tuan-tuan boleh jawab di ruang komen tuan-tuan. Jantina. Okey, tuan dengar. Jantina dalam bahasa Arab ada dua jenis. Yang pertama dia panggil muzakkar. Muzakkar itu lelaki. Yang kedua dia panggil muannas. Muannas itu perempuan. Kalau jantina lelaki, di hujung tak ada ta al-marbutah ataupun tak ada ta al-marbutah. Tapi tuan-tuan, kalau jantinanya perempuan, di hujung ada ta al-marbutah ataupun kat ujung. Senang cerita tuan-tuan ingat nama orang Melayu. Kalau Syarif tu lelaki, kalau perempuannya Syarifah tambah kat ujung. Kalau Latif itu lelaki, kalau perempuannya Latifah tambah kat ujung tuan-tuan. Baik, sekarang sama-sama kita tengok. Tuan-tuan berjawab kat ruang komen tuan-tuan, jangan risau. Sekarang ni allazi orang yang, kat hujung perkataan allazi ini ada tak ta al-marbutah ataupun Tak ada tuan-tuan kan? Kalau tak ada ta al-marbutah ataupun maka jantina ejaan bagi kalimat allazi ini, tuan-tuan nak kata muzakkar atau muannas? Muzakkar ataupun muannas tuan-tuan? Alhamdulillah, sudah ada yang jawab. Jawapannya muzakkar tuan-tuan, lelaki. Pandai tuan-tuan. Baik. Jadi jantina bagi kalimat allazi ialah lelaki. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan fahamlah ayat Quran. Kalau dalam ayat tu ada kalimat allazi, dalam surah yang lain, dalam ayat tu ada kalimat allazi, tuan-tuan nak kata ayat tu cerita tentang lelaki ke perempuan? Mesti lelaki tuan-tuan. Tuan-tuan dah faham ayat Al-Quran. Sekarang maklumat yang ketiga, tuan-tuan kena cari ialah bilangan. Okey, tuan-tuan bantu saya tuan-tuan, bilangan. Boleh jawab di ruang komen tuan-tuan, jangan risau. Bilangan, bilangan. Sekarang ni bilangan dalam bahasa Arab ada 3 jenis. Yang pertama mufrad, singular, satu. Yang kedua musanna. Musanna tu maknanya bilangan 2. Bilangan 2. Tuan-tuan, kalau musanna bilangan 2, di hujung perkataan ada sebutan aini. Aini. Contoh tuan-tuan, kalau muslim, seorang lelaki Islam. Kalau 2 orang, tuan-tuan tambah aini kat ujung. Tambah aini kat ujung. Dia jadi muslimaini. Muslimaini. Okey. Bilangan yang ketiga dia panggil jamak. Jamak tu maknanya plural. Plural. Jamak maknanya plural. Kalau bilangan jamak tuan-tuan, di hujung ada una, waw nun. Ataupun ina, ya nun kat ujung. Ataupun ati. Ataupun atu. Yang pertama una, waw nun. Yang kedua ina, ya nun. Yang ketiga ati ataupun atu. Alif ta terbuka. Tuan-tuan dan puan-puan, kelas saya hari ini berbeza dengan kelas-kelas fizikal saya. Kalau kelas-kelas fizikal saya di luar sana, tuan-tuan nak tahu bilangan jamak atau plural, tuan-tuan kena tengok makna bahasa Melayu. Contoh, kalau rumah tidak berganda tuan-tuan kan, tu bilangan 1. Kalau 2 rumah, ada 2 kat depan ustaz, tu bilangan 2. Kalau rumah-rumah berganda ustaz, tu bilangan jamak. Tapi hari ni tuan-tuan, saya nak bagi fast track. Terima kasih tuan-tuan, follow saya tuan-tuan. Saya nak bagi kaedah fast track. Tuan-tuan tak payah tengok makna bahasa Melayu. Tuan-tuan tengok di hujung perkataan. Tuan-tuan ingat tak? Kalau bilangan 1, kat hujung tak ada aini, tak ada una, tak ada ina, tak ada ati, tak ada atu. Kalau bilangan 2 tuan-tuan, kat hujung mesti ada aini, aini, aini. Kalau bilangan jamak atau plural, kat hujung mesti ada una. Siapa kat rumah boleh sebut-sebut bersama saya? Una. Ataupun ina. Ataupun ati. Ataupun atu.
Okey, sekarang kita tengok sama-sama. Kalimat allazi ni tuan-tuan, kat hujung dia ada tak sebutan aini? Tuan-tuan jumpa allazi ke allazaini? Tak ada aini tuan-tuan kan? So kalau tak ada aini tu bukan bilangan 2. Sekarang tengok pula. Kat hujung ada tak una, waw nun? Tak ada ustaz. Ina, ya nun pun tak ada. Ati ataupun atu pun tak ada. So dia bukan bilangan plural. Dah bukan bilangan 2, dah bukan bilangan plural, maka bilangannya berapa tuan-tuan? Sudah pastilah bilangannya mufrad singular. Jadi bilangannya 1 tuan-tuan. Alhamdulillah. Baik, jadi tuan-tuan, saya nak kembangkan lagi perbahasan kita pada hari ini. Sekarang tuan-tuan dah tahu. Tuan-tuan boleh jawab di ruang komen tuan-tuan. Saya tanya tuan-tuan lagi sekali, tuan-tuan jawab di ruang komen. Jangan risau. Baik, sekarang perkataan allazi. Allazi maknanya orang yang. Saya nak tanya tuan-tuan. Allazi itu isim ke, fi'il ke, ataupun haraf? Dia merupakan kalimat isim. Okey, kalau isim tuan-tuan, kena cari 3 maklumat. Yang pertama tanda, yang kedua jantina, yang ketiganya bilangan. Kita santai-santai tuan-tuan. Yang pertama tanda. Kalau sungguhlah allazi itu isim, mana tanda dia isim? Tanda dia isim, alif lam di pangkal. Pandai tuan-tuan. Ramai dia jawab tuan-tuan. Ramai dia jawab dengan tepat. Isim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tuan-tuan faham. Maklumat yang kedua jantina tuan-tuan. Tengok jantina. Alhamdulillah. Ramai jawab isim. Alhamdulillah. Tengok jantina pula tuan-tuan. Jantina ada 2 jenis. Satu muzakkar lelaki, yang kedua muannas perempuan. Kalau muzakkar lelaki, di hujung tak ada ta marbutah ataupun ah. Kalau muannas perempuan, di hujung ada ta al-marbutah ataupun ah. Okey, sekarang tuan jawab. Allazi kat hujung tak ada ta al-marbutah ataupun ah. Maka jantinanya muzakkar ke muannas? Jantinanya ialah muzakkar. Pandai tuan-tuan, muzakkar lelaki. Jadi ayat ni Allah cerita lelaki ke perempuan? Allah cerita tentang lelaki. Kemudian bilangan. Bilangan ada 3 jenis. Okey. Yang pertama mufrad singular. Kalau singular di hujung tak ada sebutan aini. Aini tak ada. Tak ada sebutan una, ina, ati, atu. Tak ada. Kalau bilangan 2 kat hujung ada aini, aini, aini. Kalau bilangan jamak atau plural kat hujung ada una ataupun ina ataupun ati ataupun atu. Okey, ramai-ramai komen. Kalau bilangan untuk kalimat allazi, di hujung ada tak aini? Ada tak penambahan una, ina, ati ataupun atu tuan-tuan? Tak ada kan? So kalau tak ada bilangannya, tuan-tuan nak kata mufrad ke jamak? Singular atau plural? Sudah pastilah bilangannya apa tuan-tuan? Bilangannya singular. Baik. Sekarang ni tuan-tuan, saya nak pergi kepada jenis perkataan yang kedua. Apa perkataan yang kedua selepas allazi tuan-tuan? Okey. Tuan-tuan terus komen tuan, terus komen. Okey. Perkataan yang kedua saya nak bincang dengan tuan-tuan lah ayat ini ialah perkataan khalaqa. Khalaqa. Okey, khalaqa tuan-tuan. Tuan-tuan, khalaqa maknanya dia telah menciptakan. Khalaqa dia telah menciptakan. Tuan-tuan, khalaqa kita nak tentukan dia kalimat isim ke, fi'il ke, haraf. Okey, sama-sama jawab. Khalaqa dia telah menciptakan. Aku telah menciptakan. Engkau telah menciptakan. Kami telah menciptakan. Mereka telah menciptakan. Isim ke, fi'il ke, haraf ni tuan-tuan? Isim ke, fi'il ke, haraf? Cuba tuan jawab. Isim ke, fi'il ke, haraf tuan-tuan? Jawab di ruang komen tuan-tuan. Khalaqa, isim ke, fi'il ke, ataupun haraf? Khalaqa tuan-tuan. Pandai tuan-tuan. Ramai dia jawab dengan betul tuan-tuan. Alhamdulillah. Tuan-tuan dah boleh follow pengajian saya tuan-tuan. Khalaqa, tuan tengok. Senang saja. Khalaqa kat pangkal ada tak alif lam? Tak ada kan? Al tak ada. Alif lam tak ada. Kat hujung ada tak tanwin atau baris 2? Pun tak ada. Kat hujung ada tak tanda ta al marbutah? Tak ada tuan-tuan.
Kat hujung ada tak tanda baris bawah? Tak ada. Maknanya, kalimat khalaqa, dia tiada tanda-tanda isim. So, kalau tak ada tanda-tanda isim, maka dia kalimat apa tuan-tuan? Dia merupakan kalimat fi'il. Pandai tuan-tuan. Ramai jawab betul tuan-tuan. Alhamdulillah. Seronok saya tuan-tuan. Dia merupakan kalimat fi'il. Pandai tuan-tuan. Dia merupakan kalimat fi'il. Cuma fi'il dalam bahasa Arab ada 3 jenis. Yang pertama dia panggil madhi. Madhi ni tuan-tuan perbuatan yang telah berlaku atau past tense. Yang kedua fi'il mudhari'. Mudhari' perbuatan yang sedang berlaku atau present tense. Yang ketiga amar. Amar ni tuan-tuan perbuatan suruh. Tuan-tuan, kalau kelas fizikal saya di luar sana, tuan-tuan nak tahu dia fi'il madhi atau mudhari' ataupun amar, tuan-tuan kena tengok makna bahasa Melayu. Contoh, kalau fi'il madhi, terjemahannya ada telah. Contoh, aku telah duduk. Ustaz, ada telah. Tu fi'il madhi. Kalau mudhari' tuan-tuan, tak ada telah. Aku duduk. Tak ada telah. Ustaz, tu fi'il mudhari'. Kalau fi'il amar, perbuatan suruh. Contoh, duduklah oleh engkau. Pergilah oleh engkau. Makanlah oleh engkau. Suruh. Masalahnya Ustaz, kalau balik rumah sekali lagi kami baca Al-Quran, mana ada makna bahasa Melayu kat bawah tu Ustaz? Mana kami nak tahu dia fi'il madhi atau mudhari' atau amar tanpa lihat pada makna bahasa Melayu. Okey, tuan-tuan follow saya. Hari ni saya nak bagi tuan-tuan fast track. Kalau kelas fizikal saya, tuan tengok makna bahasa Melayu. Dia telah menciptakan. Ada telah ke tak ada telah? Ada telah Ustaz. So kalau ada telah, maka dia fi'il apa tuan-tuan? Madhi. Pandai tuan-tuan, ramai dia jawab dengan betul. Dia fi'il madhi. Terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan yang follow saya. Cuma Ustaz, macam mana kami nak kenal itu fi'il madhi atau mudhari' atau amar tanpa lihat makna bahasa Melayu? Okey, tuan-tuan follow saya. Caranya mudah saja. Tuan-tuan tengok dekat hujung perkataan. Hujung perkataan. Baris hujung perkataan. Kita dengar tuan-tuan. Kalau madhi, madhi, kat hujungnya mesti baris atas. Saya ulang Kalau madhi, kat hujung mesti baris atas. Tapi tuan-tuan, kalau mudhari', kat hujung mesti baris depan. Kalau amar, kat hujung mesti baris mati. Okey, saya ulang tuan-tuan. Tuan-tuan follow saya. Saya nak bagi fast track hari ni tuan-tuan. Kalau madhi, kat ujung baris atas. Kalau mudhari', kat ujung baris depan. Kalau amar, kat ujung baris mati. Okey, tuan-tuan fokus dekat whiteboard nombor 2. Okey. Saya nak bagi beberapa contoh perkataan dalam bahasa Arab. Tuan-tuan jawab ramai-ramai di ruang komen, tu fi'il yang mana satu? Yang pertama, zahaba. Zahaba. Tuan-tuan yang sedang menonton saya secara live sekarang ni, jawab, sebut sama-sama kat rumah. Zahaba. Zahaba. Saya nak tanya tuan-tuan, zahaba kat hujung dia baris apa ni? Kat hujung dia baris atas. So kalau baris atas di hujung, tuan-tuan nak panggil dia fi'il madhi atau mudhari' atau amar? Jawab tuan-tuan. Zahaba, fi'il madhi atau mudhari' atau amar? Tuan-tuan boleh tulis kat komen. Zahaba, Z-A-H-A-B-A, buat dash sikit, madhi. Zahaba. Zahaba. Fi'il apa tuan-tuan? Fi'il madhi. Alhamdulillah. Seronok tuan-tuan. Ada yang start tulis bahasa Arab dah tuan-tuan. So zahaba ni fi'il madhi sebab kat hujung dia baris apa tuan-tuan? Baris atas. Ini asas bahasa Arab. Okey, saya tukar. Okey, saya tukar tuan-tuan. Tuan-tuan follow saya tuan-tuan. Izhab. 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 Yang menonton di rumah sebut sama-sama. Izhab. Okey, sekarang tuan-tuan izhab. Izhab. Izhab ni tuan-tuan nak kata fi'il madhi ke, fi'il mudhari' ke, fi'il amar? Jawab tuan-tuan. Izhab. Izhab.
Cepat tuan-tuan. Izhab, izhab. Fi'il madi ke, mudhari' ke amar? Alhamdulillah, dah dijawab dengan betul. Ni fi'il amar. Kalau sungguh dia fi'il amar, mana tuan-tuan tahu dia fi'il amar? Mana tanda dia fi'il amar tuan-tuan? Jawab tuan-tuan. Izhab. Mana tanda dia fi'il amar? Alhamdulillah, ramai jawab dengan betul tuan-tuan. Kalau saya buat hadiah ni tuan-tuan, kena bagi hadiah pada semua orang hari ni. Jadi izhab, tanda dia fi'il amar, kat hujungnya berbaris mati. Izhab, tandanya fi'il amar, kat hujungnya berbaris apa tuan-tuan? Baris mati. Pandai tuan-tuan. Okey. Kalimat yang terakhir. Katalah balik rumah sat lagi, tuan-tuan baca Al-Quran. Tuan-tuan jumpa perkataan ya'malu. Ya'malu. Okey, sekarang ya'malu. 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 Yang menonton di rumah, sebut sama-sama dengan saya. Ya'malu. 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 Lulu. Fi'il madi ke fi'il amar? Jawab tuan-tuan. Ya'malu. Fi'il madi ke fi'il amar? Jawab tuan-tuan. Ya'malu. Fi'il madi ke fi'il amar tuan-tuan? Jawab di ruang komen tuan-tuan. Ruang komen. Ya'malu. Fi'il madi ke fi'il amar? Ustaz jangan nak trik kami Ustaz. Ya'malu bukan fi'il madi, bukan fi'il amar, tapi fi'il apa tuan-tuan? Ya'malu fi'il mudhari'. Mana tahu ya'malu tu fi'il mudhari'? Jawab tuan-tuan. Mana tanda ya'malu tu fi'il mudhari'? Alhamdulillah. Terima kasih Ummu Imran. Di hujungnya berbaris depan. Kalau di hujungnya berbaris depan, maka tu fi'il apa tuan-tuan? Mudhari'. Sonok tuan-tuan kan? Bila kita kenal perkataan dalam Al-Quran tanpa lihat makna bahasa Melayu. Itulah fokus saya hari ni tuan-tuan. Okey, balik pada ayat tuan-tuan. Balik pada ayat. Sekarang ni tuan-tuan, khalaqa. Khalaqa. Tak ada alif lam di pangkal, tak ada tanwin an in un kat hujung, tak ada ta marbutah kat hujung, tidak berbaris bawah di hujung. Maka dia tiada tanda-tanda isim. Kalau tak ada tanda-tanda isim, maka dia kalimat apa tuan-tuan? Dia merupakan kalimat fi'il. Tuan-tuan kan dah tera, khalaqa kat hujungnya baris atas. Kalau di hujungnya baris atas, maka ni fi'il apa tuan-tuan? Fi'il madi. Ni fi'il apa tuan-tuan? Fi'il madi. Alhamdulillah. Sekarang ni tuan-tuan, oleh kerana tuan-tuan dah tera, saya nak advancekan sikit pengajian bahasa Arab kita. Sebab tuan-tuan dah kenal dah. Fi'il artinya kata kerja. Fi'il ada 3 jenis. Yang pertama fi'il madi, kalau madi kat hujung baris atas. Yang kedua mudhari', kalau mudhari' kat hujung baris depan. Yang ketiga amar kat hujung baris mati. Kita tu dengar tuan-tuan, fokus bersama saya tuan-tuan. Saya nak advancekan sikit pengajian. Okey, tuan-tuan dengar Mulai hari ni, bila tuan-tuan dah kenal pasti perkataan yang kita jumpa dalam Al-Quran adalah fi'il, kata kerja, tuan-tuan wajib cari fa'il. Tuan-tuan wajib cari fa'il. Okey, ramai-ramai kat rumah sebut bersama saya fa'il. Fa'il tu maknanya pelaku. Okey. Bila tuan-tuan dah jumpa fa'il ataupun pelaku, tuan-tuan kena cari pula maf'ul. Maf'ul ni maknanya objek. Maf'ul maknanya objek. Maf'ul maknanya objek, tuan-tuan, objek yang kena perbuatan. Contoh, kalau perbuatan tu makan, tuan-tuan kena cari siapa yang kena makan. Kalau perbuatan tu pukul, tuan-tuan kena cari siapa yang kena pukul. Kalau perbuatan tu beli, tuan-tuan kena cari siapa yang kena beli. Kalau perbuatan tu cipta, tuan-tuan kena cari siapa yang kena cipta. Yang kena perbuatan, yang kena pukul, yang kena makan, yang kena buat, kita panggil apa tuan-tuan? Objek. Dalam bahasa Arab kita panggil maf'ul. Okey. Tuan-tuan fokus saya tuan-tuan. Mulai hari ini, bila tuan-tuan jumpa fi'il, kata kerja,
kita mesti cari fa'il ataupun pelaku. Bila jumpa fa'il ataupun pelaku, tuan-tuan kena cari pula objek yang kena perbuatan. Saya nak bagi tuan-tuan contoh dalam bahasa Melayu. Tuan-tuan jawab di ruang komen, tuan-tuan. Jawab di ruang komen. Okey, dengar tuan-tuan. Ahmad makan nasi. Ahmad makan nasi. Okey, seulang tuan-tuan. Ahmad makan nasi. Dalam contoh saya sekarang, Ahmad makan nasi, mana fa'il kata kerja? Jawab di ruang komen tuan-tuan. Ahmad makan nasi. Mana fa'il kata kerja? Jawab tuan-tuan, jawab tuan-tuan. Ahmad makan nasi. Mana fa'il kata kerja? Okey, mana fa'il kata kerja? Ahmad makan nasi. Pandai tuan-tuan, perbuatannya makan. Okey, bila tuan-tuan jumpa fa'il atau kata kerja, kita kena cari fa'il, pelaku. Ahmad makan nasi. Siapa yang makan? Tuan-tuan jawab, siapa yang makan tuan-tuan? Siapa yang makan? Sekarang siapa yang makan? Ahmad makan nasi. Siapa yang makan? Siapa yang makan nasi tuan-tuan? Okey, tuan-tuan dapat dah? Okey, Ahmad. Ahmad yang makan nasi. So, Ahmad itu pelaku ataupun fa'il. Ahmad itu pelaku ataupun fa'il. Okey, sekarang ni kita kena cari objek yang kena perbuatan makan. Ahmad makan nasi. Siapa yang kena makan tuan-tuan? Siapa yang kena makan? Siapa yang kena makan tuan-tuan? Jawab tuan-tuan. Kata kerja fa'ilnya makan. Pelaku Ahmad, fa'ilnya Ahmad. Mana objek? Siapa yang kena makan? Jawab tuan-tuan, siapa yang kena makan? Okey, yang kena makan ialah nasi tuan-tuan kan? So, nasi itu ialah objek. Nasi ialah objek. Dalam bahasa Arab dia panggil maf'ul. Maf'ul. Okey, saya tanya lagi sekali. Contoh yang lain tuan-tuan. Ayah beli kasut. Ayah beli kasut. Ayah beli kasut. Dalam contoh saya, mana fa'il kata kerja? Ayah beli kasut. Contoh yang kedua tuan-tuan. Contoh yang kedua. Nasi dah habis. Contoh yang kedua. Ayah beli kasut. Mana fa'il kata kerja? Okey, ayatnya ayah beli kasut. Mana fa'il kata kerja? Jawab tuan-tuan. Okey, beli. Pandai tuan-tuan. Siapa yang beli? Sekarang siapa yang beli? Siapa yang beli tuan-tuan? Okey, pandai tuan-tuan. Jawab tuan-tuan, siapa yang beli? Perbuatannya beli, siapa yang beli? Okey, siapa yang beli tuan-tuan? Pandai tuan-tuan, fa'ilnya beli, siapa yang beli? Saya nak bantu tuan-tuan faham Quran ni tuan-tuan. Siapa yang beli? Mana pelakunya? Siapa yang beli? Ayah beli kasut. Siapa yang beli tuan-tuan? Baik, Puan Dita dah jawab tuan-tuan. Beli ialah fa'il. Pelakunya siapa tuan-tuan? Ayah. Okey, ayah tu pelaku. Ayah beli kasut. Siapa yang kena beli? Sekarang siapa yang kena beli tuan-tuan? Siapa yang kena beli? Pandai tuan-tuan. Siapa yang kena beli? Sekarang tuan-tuan cari objek. Ayah beli kasut. Ayah itu pelaku. Perbuatannya ialah beli. Objeknya mana tuan-tuan? Pandai tuan-tuan. Objeknya kasut. Okey. Ayah beli kasut. Perbuatannya beli. Pelakunya ayah. Objeknya kasut. Pandai tuan-tuan. Tuan-tuan, dari sudut bahasa Melayu, tuan-tuan dah faham. Ibu goreng pisang. Goreng itu ialah perbuatan, kata kerja. Pelakunya ialah ibu. Objek yang kena goreng ialah pisang. Sekarang ni, saya nak convert perbahasan ke dalam bahasa Arab. Kita tuan follow saya tuan-tuan. Dalam bahasa Arab, fa'il atau pelaku ku. Tuan ingat kan? Fa'il atau pelaku ku. Kat hujung dia, mesti balik depan.
kat hujungnya mesti baris depan atau dhammah. Saya ulang tuan-tuan, fa'il atau pelaku ku kat hujung mesti baris depan atau dhammah. So kalau Allah jadi pelaku kena baca Allahu. Kalau Rasul jadi pelaku kena baca Rasulu. Kalau Muhammad jadi pelaku kena baca Muhammadu. Okey, sekarang ni objek. Tuan-tuan, kalau pelaku ku di hujung baris depan, objek atau maf'ul mesti baris atas di hujung. Kat hujung mesti baris atas. Kat hujung mesti baris atas. Objek atau yang kena perbuatan kat hujung mesti baris atas. So kalau Allah jadi objek kena baca Allah ha. Kalau Muhammad jadi objek kena baca Muhammada da. Kalau Rasul jadi objek kena baca Rasulah la. Sebab itulah tuan-tuan, dalam Al-Quran kadang-kadang tuan-tuan jumpa Allahu. Kadang-kadang Allah, kadang-kadang Allahi. Kalau Allahu di hujung baris depan, maknanya Allah sedang menjadi pelaku. Kalau Allah di hujung baris atas, bermakna Allah sedang menjadi objek. Tuan-tuan faham ke tak? Saya ulang lagi sekali tuan-tuan. Bila tuan-tuan jumpa fa'il, kata kerja, tuan-tuan kena cari fa'il atau pelaku. Pelaku mesti baris depan kat hujung. Mana-mana perkataan yang menjadi pelaku kat hujung, mesti baris depan. Bila tuan-tuan dah jumpa pelaku, tuan-tuan kena cari maf'ul. Maf'ul maknanya objek yang kena perbuatan. Objek mesti baris atas. Objek mesti baris atas. Okey, sekarang tuan-tuan, kita balik pada contoh bahasa Melayu tadi. Ayah beli kasut. Ayah beli kasut. Tuan-tuan follow saya. Ayah beli kasut. Lagi sekali saya nak tanya tuan-tuan. Mana fa'il kata kerja? Ayah beli kasut. Mana fa'il kata kerja? Jawab tuan-tuan. Kita nak implementkan baris asas di hujung perkataan. Ayah beli kasut. Mana fa'il? Okey, fa'ilnya beli tuan-tuan kan? Fa'ilnya beli. Sekarang ni mana pelaku? Pelakunya ayah. Pelakunya ayah. Okey, tuan-tuan jawab kat ruang komen. Ayah tu pelaku tuan-tuan kan? Okey, tuan-tuan jawab kat ruang komen. Ayah tu pelaku. Pelaku mesti baris depan kat ujung. Tuan-tuan nak baca ayaha ke ayahu? Tuan-tuan jawab komen. Ayaha ke ayahu? Cepat tuan-tuan. Ayaha ke ayahu? Okey, pelaku mesti kat ujung baris depan tuan-tuan kan? So ayah tu pelaku. Nak baca ayaha ke ayahu? Ayaha ke ayahu? Jawab tuan-tuan. Okey, ayah tu pelaku, nak sebut ayaha ke ayahu? Tuan-tuan tulis kat komen. Ayaha ke ayahu? Pandai tuan-tuan. Ramai jawab tuan-tuan. So kalau ayah tu pelaku, nak baca ayaha ke ayahu? Pandai Tuan Kamil. Tuan Kamil, so jawab ayahu. Bila pelaku kat ujung mesti baris depan. Ayahu. Okey, sekarang ni tuan-tuan, objeknya kasut. Objeknya kasut. Ayah beli kasut. So kasut tu objek. Objek mesti baris apa kat ujung tuan-tuan? Baris atas. So tuan-tuan, kasuta ke kasuti? Tuan-tuan tulis kat ruang komen. Kasuta ke kasuti tuan-tuan? Jawab tuan-tuan. Pandai tuan-tuan. Sekarang objeknya kasut. Objek mesti baris atas kat ujung. So kasuti ke kasuta tuan-tuan? Jawab tuan-tuan. Kasuti ke kasuta? Alhamdulillah, ramai. Alhamdulillah. Tuan Hazi dah jawab. Kasuta. Pandai tuan-tuan. So ayahu beli kasuta. Ayahu tu baris depan sebab dia pelaku. Kasuta tu baris atas sebab dia objek. Pandai tuan-tuan. Mulai hari ni, tuan-tuan cakap bahasa Melayu, ada baris kat ujung. Saya guna contoh dalam bahasa Melayu supaya tuan-tuan boleh faham yang bahasa Arab. Okey, sekarang tuan-tuan dah faham. Bila jumpa fa'il, tuan-tuan cari pelaku. Pelaku ku mesti baris depan. Bila dah jumpa pelaku, cari pula objek. Objek mesti baris atas. Okey, saya nak advancekan sikit lagi perbahasan tuan-tuan. Tuan-tuan fokus dekat fa'il, pelaku. Tuan-tuan fokus dekat fa'il, pelaku. Tuan-tuan, pelaku ada dua keadaan. Saya ulang Pelaku ada dua keadaan. Okey, pelaku ada dua keadaan. Keadaan yang pertama disebut jelas. Disebut dengan jelas nama si pelaku.
Kalau ada Muhammad, Muhammadlah pelaku. Kalau ada Allah, Allah lah pelaku. Kalau ada Rasul, Rasul lah pelaku. Saya ulang tuan-tuan, pelaku ada dua keadaan. Satu disebut dengan jelas. Kadang-kadang disebut dengan jelas nama si pelaku. Contoh, Ahmad dia makan nasi. Ahmad dia makan nasi. Jadi pelakunya Ahmad. Dalam situasi macam ni, Ahmad itu pelaku, maka disebut dengan jelas. Kalau disebut dengan jelas, maka pelaku mesti bagi depan. Jadi Ahmadu. Ahmadu. Situasi yang kedua tuan-tuan, tidak disebut dengan jelas ataupun ganti nama diri tersembunyi. Situasi yang kedua, ganti nama diri yang tersembunyi. Tak disebut dengan jelas pelaku tersebut. Contoh dia makan. Siapa yang makan? Dia lah ustaz. Tak disebut dengan jelas. Aku makan. Siapa yang makan tuan-tuan? Aku lah. Tak disebut dengan jelas. Mereka datang. Siapa yang datang tuan-tuan? Mereka. Tak disebut dengan jelas. Okey tuan-tuan, ni kelas fast track. Tuan-tuan follow saya perlahan-lahan. Saya akan bagi tuan-tuan fast track. Okey, dengar Bila tuan-tuan jumpa fi'il, tuan-tuan cari pelaku. Pelaku ada dua keadaan. Satu disebut dengan jelas. Allah sebut dengan jelas nama si pelaku dalam ayat tersebut. Jadi, kalau disebut dengan jelas, kat ujung mesti bagi depan. Yang kedua, tidak disebut dengan jelas. Bila tidak disebut dengan jelas, maka ganti nama diri yang tersembunyi, itulah pelaku. Contoh, dia makan. Siapa yang makan tuan-tuan? Dia. Aku pergi. Siapa yang pergi? Aku lah. Mereka datang. Siapa yang datang tuan-tuan? Mereka lah. Itu situasi tidak disebut dengan jelas. Okey ustaz, dalam struktur ayat Al-Quran, mana kami nak tahu jelas dengan tak jelas? Okey, tuan-tuan fokus dengan saya. Tuan-tuan pergi kat sini. Okey, saya bagi tuan-tuan dua ayat. Ayat yang pertama tuan-tuan, khalaqa Allahu al-arda. Al-arda. Khalaqa Allahu al-arda. Tuan-tuan follow saya. Komen di ruang komen. Okey. Jawab di ruang komen. Khalaqa Allahu al-arda. Okey, sekarang ni khalaqa. Tuan-tuan nak kata isim ke fi'il ke haraf? Jawab tuan-tuan. Khalaqa Allahu al-arda. Khalaqa Allahu al-arda. Khalaqa kat pangkal ada tak alif lam? Tak ada tuan-tuan kan? Di hujung ada tak tanwin atau baris dua? Pun tak ada. Di hujung ada tak ta al-marbutah? Pun tak ada. So dia tiada tanda-tanda isim. Kalau tak ada tanda-tanda isim, khalaqa tu kalimat apa tuan-tuan? Isim ke fi'il ke haraf? Dia kalimat apa tuan-tuan? Khalaqa. Dia kalimat fi'il. Okey. Pandai tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, bila kita jumpa fi'il, tuan-tuan cari apa tuan-tuan? Pelaku. Tuan-tuan, pelaku ada dua keadaan. Satu disebut dengan jelas, yang kedua tersembunyi. Kalau tersembunyi, ganti nama diri yang tersembunyi. Kalau disebut dengan jelas, dia mesti baris apa kat ujung tuan-tuan? Pelaku, ku, mesti baris depan di hujung. Mudah saja. Sekarang khalaqa ni fi'il. Khalaqa fi'il. Tuan tengok selepas dia. Tuan-tuan tengok selepas dia. Ada tak mana-mana perkataan atau isim yang kat hujungnya berbaris depan? Jawab tuan-tuan. Khalaqa Allahu al-arda. Khalaqa tu fi'il. Sekarang tuan-tuan kena cari pelaku. Pelaku ada dua keadaan. Satu jelas, yang kedua tersembunyi. Kalau jelas kat ujung mesti bagi depan. Selepas khalaqa, ada tak perkataan yang berbaris depan di hujung? Jawab tuan-tuan. Ada ke tak ada tuan-tuan? Ramai jawab dah. Allahu. Betul tuan kan? Allahu. Allahu ni kat hujung dia bagi depan. Kalau di hujungnya berbaris depan, maka dia pelaku ke bukan pelaku tuan-tuan? Pelaku ke bukan pelaku tuan-tuan? Allahu. Jawab tuan-tuan. Pandai tuan-tuan. Pandai Puan Syarfun Nisa. Allahu tu pelaku. Sebab di hujungnya berbaris depan. So kalau situasi macam ni, pelakunya jelas.
Sebab selepas fi'il ada perkataan yang kat hujungnya berbalik depan. So Allahu tu pelaku. Pandai tuan-tuan. Okey, sekarang tuan-tuan kena cari objek. Tuan follow saya, objek nak objek. Objek mesti baris atas. Mana-mana perkataan yang menjadi objek kat hujung mesti berbaris atas. Okey, tuan-tuan. Khalaqa fi'il, Allahu tu pelaku, mana objek? Cari objek. Objek mesti baris atas kat hujung tuan-tuan. Ada ke tak ada objeknya? Okey, Allahu tu pelaku. Sekarang tuan-tuan cari mana objek. Objek mesti baris atas kat ujung tuan-tuan. Mana objek? Jawab tuan-tuan. Saya tunggu jawapan tuan-tuan. Objek mesti baris atas kat ujung. Mana objek? Pandai Puan Halimah Hussein, Puan Rozana Jaafar, Aldayana, Zarina. Oh, semua jawab dengan betul. Kenapa Al-Arda tu objek? Kenapa Al-Arda objek? Jawab tuan-tuan. Kenapa Al-Arda tu objek? Kenapa Al-Arda tu objek? Mana bukti yang menunjukkan Al-Arda tu objek? Alhamdulillah Puan Hidayah jawab dengan tepat sekali. Sebab kat hujungnya berbaris apa tuan-tuan? Baris atas. Tapi mohon maaf tuan-tuan, siapa jawab dengan betul hari ni tak dapat hadiah tuan-tuan. Saya kongsi-kongsikan ilmu saja tuan-tuan. Jadi khalaqa tu fi'il, pelakunya jelas sebab selepas khalaqa ada kalimat yang berbaris depan di hujung dan objek yang al-arda sebab kat hujung baris atas. Pandai tuan-tuan. Okey, sekarang ni situasi yang kedua. Saya nak padam Allahu. Saya nak padam Allahu. So khalaqa al-arda. Khalaqa al-arda. Khalaqa dia telah cipta. Khalaqa al-arda. Dia telah cipta. Saya buang Allahu. Dalam situasi sekarang, pelakunya, ayat kedua tuan-tuan. Khalaqa al-arda. Khalaqa al-arda. Dalam situasi sekarang, pelakunya jelas ke tersembunyi? Jawab tuan-tuan. Khalaqa al-arda. Pelakunya jelas ke tersembunyi? Jawab tuan-tuan. Pelaku mesti baris depan di hujung tuan-tuan. So selepas khalaqa, ada tak apa-apa isim yang berbaris depan di hujung? Jawab tuan-tuan. Pandai Puan Aldayana, pandai Puan Rozana Jaafar. Terima kasih Puan Hidayah atas Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. So selepas khalaqa tak ada isim yang baris depan tuan-tuan kan? Tak ada Allahu, tak ada khaliqu, tak ada isim yang baris depan. So bila tak ada isim baris depan, maka pelakunya masuk kategori yang kedua, tersembunyi. Jadi dia telah cipta, bermakna dia inilah pelaku. Dia inilah pelaku. Okey, tuan-tuan dan perempuan, saya seronok berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan. Saya nak bagi satu lagi ayat dekat tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan follow saya tuan-tuan, saya padam. Okey. Okey, sekarang ni tuan-tuan, tuan-tuan follow saya tuan-tuan. Saya nak bagi dua lagi ayat. Kita bincang sama-sama sampai tuan-tuan boleh faham ayat Al-Quran tanpa lihat makna bahasa Melayu. Tuan-tuan tahu dah, bila jumpa fi'il, cari pelaku. Pelaku dua keadaan, satu disebut jelas. Kalau jelas, mesti baris depan kat ujung. Yang kedua, tersembunyi. Yang ketiga, kena cari objek. So, objek mesti baris atas. Okey, contoh yang lain tuan-tuan. Tuan-tuan bersama dengan saya. Akala. Saya tak nak bagi terjemahan bahasa Melayu tuan-tuan. Akala. Akala. Tuan-tuan, saya padam. Akala at-talibu aruz. Akala at-talibu khubza. Khubzan. Akala at-talibu khubza. Akala at-talibu khubza. Okey, akala at-talibu khubza. Akala at-talibu khubza. Ataupun saya padam je tuan-tuan. Akala at-talibu al-khubza. Okey. Akala at-talibu al-khubza. Okey, tuan-tuan follow saya tuan-tuan. Akala at-talibu al-khubza. Sekarang ni mana fi'il? Akala at-talibu
al-khubza. Mana fi'il? Mana fi'il tuan-tuan? Sebut tuan, sebut. Komen tuan, komen. Mana fi'il? Akala at-talibu al-khubza. Mana fi'il? Pandai Puan Naim Abdul Halimah Hussein, Alhamdulillah, Hazura Yusuf. Okey. Tuan-tuan kata akala ni fi'il. Okey, akala ni fi'il. Kalau sungguh akala tu fi'il, madi ke mudhari' ke amar? Jawab tuan-tuan. Madi ke mudhari' ke amar? Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Akala fi'il madi ke mudhari' ke amar? Jawab tuan-tuan. Akala. Jawab tuan-tuan, akala fi'il madi ke mudhari' ke amar? Pandai Tuan Hazri, pandai Puan Rita, Alhamdulillah, pandai Puan Halimah. Kenapa dia fi'il madi tuan-tuan? Kenapa dia fi'il madi? Sebab kat ujungnya baris atas. Kalau madi kat hujung mesti baris apa tuan-tuan? Baris atas. Alhamdulillah. Okey, sekarang bila tuan-tuan jumpa fi'il, tuan-tuan cari fa'il, pelaku, ku masih baris depan. Selepas akala, ada tak perkataan yang baris depan kat ujung? Okey, fi'ilnya akala. Tuan-tuan kata fi'il madi sebab di hujung baris atas. Pandai Puan Zaidah, pandai Tuan Hisham. Sekarang mana fa'il? Pelakunya mana? Tuan-tuan cerita kat saya, mana pelaku? Pelaku. Akala at-talibu, mana pelaku? Okey, sekarang tuan-tuan nak cari pelaku. Mana pelaku dia tuan-tuan? Akala fi'il madi, so pelakunya mana? Pandai Puan Zadina, at-talibu. Pandai Puan Zadina. So at-talibu ini pelaku. Kalau saya tanya tuan-tuan, kenapa at-talibu bu tu pelaku tuan-tuan? Kenapa at-talibu bu tu pelaku tuan-tuan? Sebab kat hujungnya berbaris depan. Pandai tuan-tuan. Okey, sekarang fi'ilnya akala. Pelakunya at-talibu sebab kat hujung baris depan. Okey, at-talibu pelaku. Sekarang mana objek? Mana objek tuan-tuan? Mana objek? Tuan jawab, mana objek? Saya bantu tuan-tuan dan perempuan. Mana objek? Saya nak bukti pada tuan-tuan. Sekarang ni tuan-tuan boleh faham ayat Al-Quran tanpa lihat makna bahasa Melayu. Sekarang mana objek? Pandai Puan Rosita, Puan Rozi, Puan Safia. Ni macam saudara saya ni tuan-tuan. Puan Normala. Sekarang ni mana objek? Mana objek? Cepat tuan-tuan, cerita saya mana objek? Akala fi'il, at-talibu pelaku. Pandai tuan-tuan dan puan-puan. Al-khubza ialah objek. Mana tahu al-khubza tu objek? Mana tahu al-khubza tu objek tuan-tuan? Jawab tuan-tuan. Al-khubza, za. Mana tahu al-khubza tu objek? Okey, al-khubza. Bantu saya tuan-tuan. Al-khubza. Mana tahu al-khubza tu objek? Pandai Puan Alda, al-khubza tu objek sebab kat hujungnya baris atas. Tuan-tuan faham tak sekarang ni? Tuan-tuan dah faham ayat Al-Quran tanpa lihat makna bahasa Melayu. Sekarang saya nak tanya tuan-tuan, al-khubza tu maknanya apa dalam bahasa Melayu? Al-khubza tu maknanya apa dalam bahasa Melayu tuan-tuan? Jawab tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan tak tahu makna, al-khubza tu maknanya apa ustaz dalam bahasa Melayu, tapi tetap tuan-tuan tahu dia objek sebab kat hujung dia baris apa tuan-tuan? Sebab di hujungnya berbaris atas. Pandai tuan-tuan. Puan Alda, entah ustaz. Alhamdulillah. Tuan-tuan tahu makna atau tak tahu makna? Baris memainkan peranan yang penting menunjukkan kalimat itu pelaku ataupun objek. So kalau pelaku mesti baris depan kat hujung. Kalau objek mesti baris atas di hujung. Pandai tuan-tuan. Okey, sekarang ni saya nak buang at-talibu. Bila saya buang at-talibu, situasi kita sekarang selepas akala tak ada apa-apa perkataan yang kat hujungnya baris depan. So situasi yang kedua ini tuan-tuan, pelakunya jelas ke tersembunyi? Akala at-talibu, at-talibu tak ada dah. Akala al-khubza. Ada tak objek? Ada tak pelaku?
Pelakunya jelas ke tersembunyi? Jawab tuan-tuan. Pelakunya jelas ke tersembunyi? Okey, situasi yang kedua saya buang perkataan at-talibu. So bila buang at-talibu, pelakunya jelas ke tersembunyi? Jawab tuan-tuan. Alhamdulillah, pandai Puan Alda. So pelakunya tersembunyi. Bila tersembunyi, tengok dekat sini tuan-tuan, akala dia telah makan. Jadi pelakunya ialah dia. Tuan-tuan faham ke tidak? So bila fi'il, tengok cepat-cepat selepas dia. Tuan-tuan jumpa fi'il dalam Quran, tengok cepat-cepat selepas dia. So kalau selepasnya bayi depan, maka itu pelaku. Kalau tak ada yang bayi depan, maka pelakunya tersembunyi. Pandai tuan-tuan. Sekarang ni tuan-tuan, kita balik pada ayat. Kita balik pada ayat. Banyak lagi tip-tip pantas saya nak kongsi bersama dengan tuan-tuan dan perempuan. Sekarang ni tuan-tuan jumpa khalaqa. Kita balik pada ayat tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan jumpa khalaqa. Khalaqa dia telah menciptakan. Tuan-tuan kata dia fi'il sebab tak ada tanda-tanda isim. Alif lam tak ada di pangkal. Tanwin an in un tak ada di hujung. Ta marbutah pun tak ada di hujung. Baris bawah pun tak ada di hujung. Baik. Sekarang ni tuan-tuan dan perempuan, alhamdulillah. Oleh kerana khalaqa tu fi'il, tuan-tuan kena cari pelaku. Pelaku kuku ada dua keadaan. Satu disebut dengan jelas. Kalau disebut dengan jelas, selepas fi'il mesti ada perkataan bagi depan kat ujung. Yang kedua tersembunyi, ganti nama diri tersembunyi. Okey tuan-tuan, selepas khalaqa, selepas khalaqa, exactly selepas khalaqa ada tak apa-apa perkataan yang baris depan di hujung? Jawab tuan-tuan. Selepas khalaqa ada tak apa-apa perkataan yang berbaris depan di hujung? Khalaqa, selepas khalaqa ada tak apa-apa perkataan yang berbaris depan di hujung? Jawab tuan-tuan. Pandai Puan Zaidah. So selepas khalaqa tak ada apa-apa perkataan yang bagi depan di hujung. Allahu tak ada, Muhammadu tak ada, Rasulu pun tak ada, semua tak ada. So kalau tak ada, pelakunya jelas ke tersembunyi? Jawab tuan-tuan. Jelas ke tersembunyi? So pelakunya jelas ke tersembunyi tuan-tuan? Jawab tuan-tuan. Pelakunya jelas ke tersembunyi? Alhamdulillah, pandai tuan-tuan. Pandai Puan Ros. Pelakunya tersembunyi sebab tak ada perkataan yang berbaris depan di hujung. Jadi pelakunya ialah dia tuan-tuan. Dia telah menciptakan, maka dia inilah pelaku. Kalau saya tanya tuan-tuan, dia ni refer kepada Allah. Dalam konteks ayat ini, dia refer kepada Allah. Maka pelaku yang sebenarnya ialah Allah tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat, pelaku ku. Kat hujung mesti bagi depan. Kalau ada kalimah Allah kat sini, Allah ni pelaku tuan-tuan. Nak baca Allah ataupun Allahu. Nak baca Allah ke Allahu? Jawab tuan-tuan di ruang komen. Allah ke Allahu? Pandai tuan-tuan. Nak baca Allah ke Allahu? Pandai Puan Zarina. So kalau pelakunya ialah Allah, pelakunya ialah dia tuan-tuan. Dia tu refer pada Allah. Maka pelaku yang sebenarnya ialah Allah. So kalau ada kalimah Allah kat situ, dia pelaku tuan-tuan. Pelaku ku mesti bagi apa kat ujung? So kita baca Allah, Allahu, Alhamdulillah. Jawab tuan-tuan, Allahu Akbar. Sonok tengok tuan-tuan dan puan, dah faham tuan-tuan. Okey, sekarang ni fi'il dah jumpa tuan-tuan. Khalaqa ni fi'il, pelakunya dia, kita kembalikan kepada Allah. So Allahu ini pelaku yang sebenarnya. Sekarang tuan-tuan kena cari objek. Objek mesti baris atas kat ujung. Okey, objek mesti baris atas kat ujung. Khalaqa al-mauta. Mana objek? Tuan-tuan cerita kat saya, mana objek? Siapa yang kena cipta tuan-tuan? Mana objek? Yang kena perbuatan dicipta. Yang mana tuan-tuan? Okey, khalaqa tu fi'il. Dia tu pelaku, refer kepada Allah, Allahu. Sekarang ni tuan-tuan kena cari objek. Tuan-tuan jangan lupa, objek mesti baris atas kat ujung. So mana objek? Khalaqa al-mauta. Mana objek? Pandai tuan-tuan.
Objeknya mana tuan-tuan? Al-mauta. Subhanallah, tera tuan-tuan. Baik, sekarang ni al-mauta ialah objek. Kalau saya tanya tuan-tuan, al-mauta ta itu bukti dia menjadi objek, di hujungnya baris apa tuan-tuan? Di hujungnya berbaris atas. Al-mauta tu objek sebab kat hujungnya berbaris atas. Pandai tuan-tuan. Alhamdulillah. Baik, sekarang ni tuan-tuan, saya nak bincang dengan tuan-tuan dan puan-puan kalimat al-mauta. Kita bincang kalimat al-mauta. Okey, sajalah saya nak uji tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tuan-tuan dan puan-puan dah terror tuan-tuan. Kalau al-mauta menjadi pelaku ku. Kalau al-mauta menjadi pelaku ku, nak baca al-mauti ke al-mautu? Jawab tuan-tuan di ruang komen. So kalau al-mauta menjadi pelaku nak baca al-mauti ke al-mautu? Jawab tuan-tuan di ruang komen. Tulis Rumi pun tak apa tuan-tuan. Okey. Kalau al-mauta menjadi pelaku, nak baca al-mauta ke al-mautu? Alhamdulillah, pandai tuan-tuan. Tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan, dalam Al-Quran kadang-kadang jumpa rasulah, kadang-kadang jumpa rasulu. Dalam Al-Quran, kadang-kadang jumpa Allah, kadang-kadang jumpa Allahu. Dalam Al-Quran, kadang-kadang jumpa Muhammadah, kadang-kadang Muhammadu. Inilah jawapan dia, tuan-tuan. So, kalau Muhammadu di hujung baris depan, maka dia menjadi pelaku. Kalau Muhammadah di hujung baris atas, maka dia menjadi objek. Baik, Alhamdulillah. Okay, sekarang kita fokus pada kalimat al-mauta. Al-mauta. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Al-mauta maknanya kematian. Okey, tengok diagram tuan-tuan, muka surat yang pertama. Kami mohon maaf tuan-tuan, tak boleh nak upload diagram kami di ruang komen. Siapa yang nak diagram, boleh PM kami. Boleh PM kami tuan-tuan secara personal. Kami akan bagi tuan-tuan diagram, kopi diagram. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok kalimat al-mauta. Al-mauta. Al-mauta maknanya kematian. Saya rasa tuan-tuan tengok makna pun dah terror tuan-tuan. Al-mauta. Di pangkal ada tak alif lam tuan-tuan? Jawab tuan-tuan. Al-mauta di pangkalnya ada alif lam. So kalau di pangkal ada alif lam, tuan-tuan nak kata isim ke, fi'il ke, haraf? Jawab tuan-tuan. Al-mauta. Isim atau fi'il ataupun haraf? Jawab tuan-tuan. Jawab di ruang komen tuan-tuan. Al-mauta. Isim ke, fi'il ke, haraf? So kalau ada alif lam di pangkal, tuan-tuan nak kata isim atau fi'il atau haraf? Jawab tuan-tuan. Al-mauta. Pandai tuan-tuan dan puan-puan. Al-mauta merupakan kalimat isim. Al-mauta merupakan kalimat isim. Okey, kalau sungguh al-mauta tu isim, tanda dia isim. Di pangkal ada alif lam. Al. So kalau di pangkal ada alif lam ataupun al, dia merupakan kalimat isim tuan-tuan. Okey. Maklumat yang kedua jantina. Tuan-tuan kena cari bersama saya jantina. Jantina. Tuan tengok ramai-ramai. Al-mauta. Al-mauta. Al-mauta kat hujung ada tak ta al-marbutah ataupun ah. Al-mauta kat hujung ada tak ta al-marbutah ataupun ah? Jawab tuan-tuan. Al-mauta kat hujung ada tak ta al-marbutah ataupun ah tuan-tuan? Kalimat al-mauta. Di hujung ada tak ta al-marbutah? So kalau tak ada ta al-marbutah, jantinanya muzakkar atau muannas? Muzakkar atau muannas tuan-tuan? Jawab tuan-tuan. Muzakkar ke muannas? Dia merupakan kalimat muzakkar. Ejaannya berbentuk muzakkar, lelaki. Muzakkar ataupun lelaki. Okey, sekarang tuan-tuan, kita bincang bilangan. Kalau kelas-kelas fizikal saya di luar sana, nak tengok bilangan, tengok makna. Tuan-tuan tak payah tengok makna. So, al-mauta, kat hujung ada tak sebutan aini. Al-mauta ada tak sebutan aini kat hujung? Jawab tuan-tuan.
Jawab tuan-tuan, al-mauta kat ujung ada tak sebutan aini? Aini. Al-mauta kat ujung ada tak sebutan aini? Baik, di hujung tak ada aini tuan-tuan kan? So kalau tak ada aini dia bukan bilangan 2. Tuan ingat kalau ada aini tu bilangan 2. Sekarang kat ujung tak ada una. Tak ada sebutan ina. Tak ada sebutan ati atau atu. So bukan bilangan jamak, plural. Dah bukan bilangan 2, bukan bilangan jamak, maka bilangannya berapa tuan-tuan? Mufrad ke jamak? Satu ke banyak? Al-mauta. Mufrad ke jamak? Satu ke banyak tuan-tuan? Okey, tak ada aini bukan bilangan 2 tuan-tuan. Tak ada aini bukan bilangan 2. Tak ada una, tak ada ina, tak ada ati, tak ada atu, tu bukan bilangan banyak. So dah tak ada una, tak ada ina, tak ada ati, tak ada aini, maka bilangannya berapa tuan-tuan? Jawab tuan-tuan. Bilangannya berapa tuan-tuan? Pandai tuan-tuan. Bilangannya mufrad satu ataupun singular. So selesailah kalimat al-mauta. Kita teruskan lagi tuan-tuan. Baik. Selepas al-mauta, kita jumpa perkataan wa. Okey tuan-tuan, wa. Dekat rumah sebut sama saya tahu. Wa. Wa tu maknanya dan. Wa maknanya dan. Okey. Wa tu maknanya dan tuan-tuan. So wa tu maknanya dan. Tuan-tuan nak kata dia isim ke, kata nama, atau fi'il, kata kerja, ataupun haraf, kata sendi. Jawab tuan-tuan. Wa dan isim ke, kata nama, fi'il ke, kata kerja, atau haraf, kata sendi. Jawab tuan-tuan. Tak apa, saya tunggu jawapan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, wa, isim atau fi'il atau haraf. Isim kata nama, fi'il kata kerja, haraf kata sendi atau kata tugas. So wa ni isim ke fi'il ke haraf? Wah, pandai tuan-tuan. Wa ialah kalimat apa tuan-tuan? Wa ialah kalimat haraf. Pandai tuan-tuan. Mana tahu dia haraf? Tuan-tuan dengar Kalau haraf sebutannya pendek. Yang pendek-pendek dalam Al-Quran kebanyakannya kalimat haraf. Pandai tuan-tuan. Yang pendek-pendek dalam Al-Quran kebanyakannya kalimat haraf. Contoh min pendek itu kalimat haraf. Fi pendek itu kalimat haraf. An pendek itu pun kalimat haraf. Ila pendek itu pun kalimat haraf. Biasa yang pendek-pendek dalam Al-Quran adalah kalimat haraf. Tuan-tuan, saya percaya setakat sekarang tuan-tuan dah kenal pasti semua jenis perkataan dalam Al-Quran tanpa lihat pada makna bahasa Melayu. Kalau isim, alif lam di pangkal, tanwin di hujung, ta marbutah di hujung, baris bawah di hujung. Kalau fi'il tak ada tanda-tanda isim. Alif lam tak ada, tanwin tak ada, ta marbutah tak ada, baris bawah pun tak ada di hujung. Kalau haraf tuan-tuan, sebutannya pendek-pendek berbenar. So yang pendek-pendek itu adalah kalimat haraf. Sekarang wa ni sebutannya panjang ke pendek. So kalau pendek, dia merupakan kalimat haraf. Siapa yang ada diagram, boleh pergi diagram muka surat yang keempat. Belakang sekali tuan-tuan. Pergi muka surat keempat. Belakang sekali. Tak apa, saya bantu tuan-tuan dan perempuan. Muka surat 4 ni diagram berkaitan jenis-jenis haraf. Kalau wa, dia berada pada nombor 2. Wa ialah haraf penyambung cerita. Dalam pengajian Alwan, kita panggil wa itu yang bermakna dan kalimat haraf. Kita panggil dia haraf penyambung cerita. Siapa kat rumah yang baru follow saya bercatat. Wa haraf penyambung cerita. Wa ialah haraf penyambung cerita. Dalam pengajian Alwan, bila jumpa kalimat haraf, kita kena cari fungsi. Tuan-tuan kena cari fungsi dia. Tuan-tuan, dah nama dia haraf penyambung cerita, maka fungsinya apa tuan-tuan? Menyambung cerita. Fungsinya menyambung cerita. Jadi tuan-tuan,